Okay, so hari ni saya nak share dengan anda semua berkenaan dengan macam mana cara untuk kita capai impian kita. Okay, macam mana cara untuk kita capai matlamat kita. Apa kaedah yang saya sendiri gunakan untuk saya capai impian saya. So, kalau tahun ni korang ada impian yang korang nak capai, korang ada goals yang korang nak capai pada tahun 2020 ni, so korang kena tengok video ni, okay? Alright, jom kita tengok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari ini anda bersama saya Afiq Ipin. So dalam video kali ini kita nak bercakap berkenaan dengan macam mana cara untuk kita capai impian kita ataupun goals kita ataupun matlamat kita. Dia ada satu step, orang kata apa? Dia ada satu formula dia. Formula dia orang kata sangat-sangatlah senang. Tapi bila kita kata senang, ianya tak mudah. Nampak tak? Dia senang tapi tak mudah. So dalam video kali ini saya akan share dengan anda macam mana benda yang saya buat, okey, benda yang saya buat untuk capai impian saya. Saya akan berkongsi dengan anda cara-caranya. Dan caranya adalah cara yang begitu orang kata apa, dah ramai orang cakap kat luar sana, iaitu saya menggunakan kaedah SMART Goal. Apa itu SMART Goal? SMART tu hanyalah akronim kepada step yang saya nak cerita tadi. Jadi kita bermula dengan huruf yang pertama, iaitu S. SMART kan? Huruf S kan? Okey, S itu adalah apa? S itu adalah spesifik. So, bila kita nak set impian kita ataupun matlamat kita, kita kena be spesifik. Kita kena tahu apa yang kita nak secara detail. Bukan kata macam contoh, okey, aku nak berjaya. So you tak akan pernah berjaya kalau you cakap macam tu. You kena tetapkan you nak berjaya tu apa yang you nak. Apa yang membuatkan you tu berjaya. Okey, sebagai contoh, okey, saya nak perniagaan maju, perniagaan saya maju. Dia tak kena, dia kena cakap okey, tahun ni saya nak perniagaan saya mencapai jualan 1 juta sebagai contoh. So dia spesifik. Ataupun bagi orang yang dia nak kebendaan, macam contoh dia nak kereta, so dia kena spesifik. Kereta tu model apa, warna apa, jenis apa, tahun bila dia nak beli tu. Nampak tak, dia kena spesifik apa yang dia nak tu. So kalau korang ada impian, korang kena ingat elok-elok. Korang kena buat supaya impian korang tu adalah spesifik ataupun details impian korang. Korang kena tulis benda ni. Ini apa yang saya buat untuk saya capai impian saya. So saya tulis secara spesifik apa yang saya nak. Okey, yang kedua, M, iaitu measurable kan? SMART kan, SMART. So M, measurable. Measurable tu apa? Measurable tu adalah impian kita hendaklah boleh diukur. Maksudnya kita boleh capai benda tu. Okey, sebagai contoh, kalaulah kata, okey, saya nak kereta saya nak beli sebuah kereta idaman saya lah katakan. So macam mana kita nak ukur dia? Kita boleh ukur dari segi harga dia, bulanan dia berapa, down payment dia berapa. So kita boleh tengok macam mana kita nak capai benda tu. Bukan sesuatu goals yang tak boleh diukur. Sebagai contoh, saya nak saya nak berjaya, benda tu tak boleh ukur. Maksudnya macam mana kita nak ukur berjaya kita tu? So kita kena tulis supaya benda tu spesifik dan benda tu boleh diukur. Nampak tak? Macam contoh, macam kalau kita buat bisnes. Macam kalau kita buat bisnes, kita punya kayu ukur kita adalah jualan kita tu, untung kita tu, berapa yang kita nak. Kita kena tetapkan. Sebagai contoh, okey, tahun ni aku nak jualan aku mencapai 1 juta ringgit ataupun 100,000. Jadi macam mana kita nak ukur benda tu? So kita dapat, okey, 100,000. So sebulan kena buat berapa? Jadi seminggu kena buat berapa? So apa aktiviti aku perlu buat untuk capai sales yang aku nak tu. So nampak tak? Yang kedua adalah goals kita tu hendaklah boleh diukur, iaitu measurable. So yang ketiga adalah achievable. Benda tu kita boleh achieve. Okay, sebagai contoh, sekarang you buat perniagaan, you buat business, you buat dropship ke, you buat buat produk ke, tak kira lah, servis ke apa semua. Sebagai contoh, sekarang sale you sekarang adalah 10,000. Tiba-tiba you punya impian, bulan depan aku nak capai 1 juta. So boleh capai tak benda tu? So benda tu tak logik. Bila you letak satu impian yang terlalu tinggi untuk you capai, dia akan demotivate you, tahu tak? Dia akan
Dia akan mendownkan you bila impian tu terlalu tinggi. So you tak boleh buat benda ni. Bila you nak set suatu impian tu, you kena ada orang kata apa, benda yang you boleh capai benda tu. Orang kata apa, logik untuk you capai. Okey, sebagai contoh, sebelum ni saya punya impian adalah saya nak pakai sebuah kereta BMW. Pada masa tersebut, saya dah pakai kereta. Okay, saya dah pakai kereta kereta Proton. Jadi saya nak upgrade kereta saya kepada BMW. So benda tu boleh diukur. Katakanlah saya tak ada kereta. Kereta pun saya tak ada. Saya tak ada, saya pakai motor je. Tiba-tiba saya terus nak upgrade ke BMW. Saya nak upgrade ke kereta Mercedes. So itu tak logik. So itu tak boleh, orang kata apa, tidak achievable. Okey, sama juga sebagai contoh saya dulu. Okey, masa saya pakai kereta Proton tu, bila katakanlah saya nak buat impian, saya terus nak beli, saya kata okey aku nak beli Lamborghini. So adakah impian saya tu achievable? So dia tak kena. Jadi bila you ada impian, you kena fikir adalah adakah impian you tu boleh dicapai. You jangan tamak. Bila kita bercakap soal goal, soal matlamat ni, dia adalah step by step. Kita dah capai benda satu, betul kita capai lagi macam tu. Bukannya terus overnight, terus jadi tawan. Tak. Nampak tak kat situ? Okey. Berapa tadi? 1, 2, SMAR. Okey. R pula. Yang keempat kan? SMA. Okey, yang keempat. R. R tu apa? R tu adalah relevant. Relevant tadi lebih kurang sama lah macam achievable tadi. Maksudnya goals kita tu kena relevant. Sebagai contoh, kalau kita kata tahun ni aku nak pergi ke bulan. So adakah benda tu relevant? Jadi kita tengok. Jadi benda ni dia tak apply untuk semua orang. You kena tengok dekat diri you. Adakah benda tu relevant untuk diri you? Kalau you percaya benda tu relevan untuk diri you, buat. Jangan dengar apa orang cakap. Orang kata apa benda kau ni nak capai benda ni tak logik lah kau boleh capai. Jangan dengar orang cakap. Kalau you fikir diri you, kalau you rasa benda tu relevan untuk you, you rasa benda tu you boleh capai, you buat. Tapi ingat, jangan letak terlalu tinggi sampai benda tu akan mendownkan diri you sendiri, sampai benda tu akan demotivasi. Bukan motivasi, demotivasi. Dia translate bahasa Inggeris Melayu gitu. Demotivasi maksudnya you akan, bila you tak capai, you akan stres, yang menyebabkan you tak ada impian you seterusnya terus takkan capai. Nampak tak? Dia sebenarnya untuk you maju dalam kehidupan ni kan, untuk you capai sesuatu benda tu, ia adalah perkara sedikit demi sedikit. Macam you tengok contoh lah, you tengok Bill Gates, seorang billionaire. Dia bukan terus jadi billionaire. Walaupun dia dulu, sebelum Mark Zuckerberg dinobatkan sebagai billionaire termuda, dia adalah billionaire termuda pertama di dunia kan. Dia bukannya terus dia jadi billionaire lepas dia buka Microsoft. Tak. Bila dia invent Microsoft tu, dia achieve step by step. Tahun ni sales dia berapa ratus ribu, tahun depan berapa juta. Dia naik sampai dia jadi billionaire. Bukannya terus dapat di billionaire. So kita kena tengok diri kita sekarang. Kita kena tengok impian kita tu. Nampak tak? So yang terakhir, benda ni paling penting, dan benda ni tak ramai orang buat, iaitu time bound. T tu paling penting. Masa kita, bila kita nak capai benda tu. Sebab ramai orang saya jumpa, bila kita bercakap soal impian, soal goal, dia terus cakap, orang kata, one day aku nak ada benda ni. Satu hari tu bila? You tak boleh macam tu. Satu hari nanti aku nak jadi berjaya macam dia. Tak boleh. You kena tahu, 10 tahun lagi aku nak jadi macam dia, 5 tahun lagi aku nak jadi macam dia. Macam tu baru betul you set goal. Macam contoh, kalau you kata, kalau you contoh, you ada kereta idaman you. You ada kereta idaman you, tengok kereta tu lalu kat depan you. One day aku akan ada kereta tu. Tak boleh macam tu. You kena cakap, kereta tu aku nak pada tahun sekian-sekian. So bila you buat macam tu, automatically you ada planning. Macam mana you nak capai benda tu. Nampak tak kat situ? So T tu ataupun masa, time tu lah paling penting dalam you nak capai goals you. So kalau you ikut step ni, insya-Allah you akan dapat you punya impian. Dan benda ni yang saya buat. So insya-Allah alhamdulillah saya dapat apa yang saya nak. Dan bila saya dapat, so saya buat goals yang baru. Bila saya dapat goals, saya buat goals yang baru. So itulah yang akan meningkatkan kualiti hidup kita. Bukan terus kita nak capai suatu benda satu masa. Tak, kita kecil sikit. Macam tu. So dan yang paling terakhir yang saya nak bagi tahu adalah, untuk capai impian you adalah, yang paling penting adalah you kena buat planning. Tak ada guna kita bercakap soal teknik itu, teknik ni, tapi kalau you tak ada planning, you tak ada execution, you hanyalah bermimpi. You hanyalah dia ada satu pepatah orang putih, dia kata apa? A dream without a goal, a dream without a plan is just a hope. Nampak? Satu impian, satu matlamat yang tanpa perancangan hanyalah harapan.
Hanyalah harapan semata-mata kawan-kawan. So kalau you nak capai impian you pada tahun ni, kalau you nak dapat apa yang you nak, kena buat benda ni. Jangan kata malas. You kena buat, you kena pecahkan you punya plan tu. Dalam setahun apa yang nak kena buat, dalam bulanan apa yang you nak kena buat, setiap hari apa yang nak buat. Setiap hari saya tulis apa yang saya nak buat hari ni. Hari ni aku list down apa yang nak buat. Setiap kali lepas solat subuh saya akan tulis apa yang hari ni saya nak buat. So kita dapat capai apa yang kita buat. Kalau kita tulis, jangan sekadar letak dalam ni. Kita kena persembahkan dalam tulisan. Kita kena tulis. Barulah benda tu dia lebih kepada dia lebih kepada nak buat tu lebih kepada nak buat bila kita tulis. Nampak tak kat situ? So saya rasa setakat itulah saja perkongsian saya hari ini, macam mana cara untuk kita capai impian ataupun goals kita. So sekiranya anda mendapat manfaat dalam video kali ini, silalah tekan butang share tu. Tak susah pun, tekan je, tak kena bayar pun, supaya lebih ramai orang yang dapat manfaat berkenaan dengan bagaimana diorang nak mencapai impian mereka. So kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum.